Ya, selamat pagi dan selamat berhujung minggu kepada anda semua. Anda tentunya bersama saya, Sharon Kizia dan juga Saya Syasha Denzi. hanya dalam siaran Sejahtera Asia. Hari Sabtu 8 Mei bersamaan dengan 26 Ramadan, kita bersiaran di saluran Astro 122 dan My Freeview. Jadi apa khabar Syah? Khabar sihat Sharon. Sharon apa khabar? Khabar baik, khabar sehat. Jadi setelah kira-kira 2 minggu ya kita bersiaran secara langsung dari rumah. Pada hari ini kita bersiaran di studio Syah. Jadi apa perasaan Syah bila kembali semula ke studio? Perasaan Syah dia jadi macam lebih bersemangat sebenarnya. Sebab kalau sebelum ni kita dekat dalam depan kamera, maksud Syah depan laptop saja. Sekarang ni kita dah kembali normal Sharon. Dan juga tak lupa diingatkan bahawa sekarang ni tinggal beberapa hari je lagi kita nak meninggalkan bulan Ramadan. Jadi jangan lepaskan peluang 10 malam terakhir untuk Ramadan, perbanyakkan beribadah bagi umat Islam. Betul tu Syah. Jadi kepada penonton semua terus setia bersama kami kerana kami mempunyai perkongsian dan kupasan yang cukup menarik buat anda. Jadi kepada anda terus setia memberi sokongan kepada kami dengan melontarkan sebarang cadangan anda, pandangan anda, malah kritikan anda di FB dan IG Sejahtera Asia. Jadi hari ini Syah, kita ada konsep yang baru dalam Sejahtera Asia di mana kita akan membawa kupasan atau perkongsian ataupun isu yang terkini, yang viral bukan saja di Malaysia, malah di seluruh dunia. Jadi hari ini apa yang kita ingin kongsikan dan kupaskan bersama penonton Syah? Hari ini kita nak membawa kepada topik yang pertama yang viral sekarang ni sebenarnya masalah kewangan pada masa kini dan juga apa kesan dia terhadap kesihatan mental kita. Jadi seperti yang kita sedia maklumlah, kalau kita lihat daripada rekod-rekod dan kajian-kajian yang dilakukan pada tahun-tahun yang sebelumnya menunjukkan bahawa masalah kewangan juga merupakan salah satu faktor yang mendorong seseorang itu mengalami gangguan mental. Ya, betul. Yang terus menjurus kepada depresi. Tapi sebelum tu nak masuk kepada masalah kewangan lebih-lebih lagi pada musim pandemik ni sebenarnya adalah keluhan daripada rakyat Malaysia itu sendiri. Ya, kita dapat dengar setiap hari dan akan menceritakan bahawa tak ada duit, tak cukup duit lagi-lagi. Yang turut terkesan bukan sahaja kepada para peniaga yang terpaksa menggulung tikar, tapi juga kepada mahasiswa dan mahasiswi yang ada di institusi pendidikan. Dan juga Syah ada terbaca artikel, ada beberapa punca dan juga punca kepada masalah kewangan ni, dan antaranya adalah yang pertama yang kita sentiasa tahu, yang pertama adalah tiada simpanan kecemasan. Tiada simpanan kecemasan mengikut kajian 3 daripada 4 rakyat Malaysia tiada simpanan kecemasan sekurang-kurangnya 1,000 dalam akaun bank. Yang ni boleh menyebabkan kita berasa stres. Seperti yang Syah bagi tahu tadilah. Okey. Dan juga yang kedua adalah tidak dapat membezakan antara keperluan dan kehendak. Sebenarnya ada tips untuk menyelesaikan masalah ni sebenarnya. Sebagai contohnya Sharon, kita boleh menyenaraikan apakah barang-barang keperluan yang boleh kita beli dan tidak boleh. Sebenarnya ini adalah untuk pesanan Syah sendiri juga selaku pembeli dan juga pengguna yang bijak. Dan mungkin Sharon boleh kongsikan kepada kita semua apakah antara kesan yang diperoleh daripada masalah ini. Masalah kewangan ini seperti yang Syah kongsikan, saya kira pandemik yang melanda negara kita dan juga melanda seluruh dunia memberi kesan yang sangat teruk terhadap sektor ekonomi kita Syah, di mana kita lihat kalau semasa PKP dijalankan banyak ramai masyarakat yang diberhentikan kerja. Ada daripada mereka yang diberhentikan kerja tanpa notis atau pampasan, dan ada juga di kalangan mereka yang dipecat secara serta-merta tanpa sebarang pampasan. Jadi saya kira ia merupakan satu peristiwa ataupun satu perkara yang sedih apabila menimpa seseorang itu, terutama sekalinya apabila dia merupakan tunggal sebagai pencari nafkah utama dalam sebuah keluarga itu. Jika seseorang itu kehilangan punca pendapatan dia Syah, kita terfikir bagaimana dia nak menyara keluarganya, bagaimana dia nak menyediakan keperluan untuk anak isterinya, lebih-lebih lagi jika dia mempunyai keluarga yang besar. Jadi segala keperluan itu memberikan dia satu tekanan, sebab dia sebagai pencari nafkah utama keluarga, dia bertanggungjawab untuk menyediakan semua keperluan asas kepada keluarga mereka. Jadi apabila mereka gagal untuk menunaikan tanggungjawab dan peranan tersebut, perkara itu secara tidak langsung akan memberikan satu tekanan dan sekaligus menyebabkan masalah dan gangguan mental, di mana yang boleh menjurus
menjurus terus kepada depresi, Syah. Sebab jika kita lihat dia, masalah kesihatan mental dijangka menjadi masalah kesihatan kedua yang paling serius selepas penyakit jantung bagi rakyat Malaysia. Berdasarkan tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbidity NHMS terkini, 3 daripada setiap 10 orang dewasa yang berusia 16 tahun dan ke atas dalam negara kita akan menderita masalah kesihatan mental. Dapatan itu dikukuhkan lagi apabila talian hotline yang disediakan oleh Mercy Malaysia dan Pusat Kesiapsiagaan dan Tindak Cepat Krisis Kebangsaan bagi sesiapa yang terjejas dengan wabak COVID-19 menunjukkan 46.8% panggilan adalah daripada mereka yang mempunyai masalah psikologi, Syah. Jadi kita lihat dia faktor kewangan ini memang menjurus kepada masalah mental. Dia sering berkait di antara satu dengan yang lain, Syah. Ya, macam Sharon cakap tadi adalah dari aspek pekerja ataupun dari aspek ibu bapa itu sendiri. Tapi Syah ingin juga sebab dah viral beberapa bulan lepas ataupun baru-baru ini, iaitu mengenai mahasiswa yang turut terjejas dalam kesihatan mental mereka. Bukan apa, memanglah mereka tak ada komitmen untuk membayar bulanan sewa, tapi mereka juga terasa terbeban untuk melakukan yang terbaik kerana mereka dikehendaki oleh penaja ataupun keluarga. Jadi benda ini mereka rasa terbeban dan juga berhadapan dengan ketidakcukupan kewangan. Jadi ialah seperti yang saya katakan dan kongsikan tadi, Syah, memang faktor kewangan ni dia menjejaskan semua orang, tidak kira faktor usia dan latar belakang. Sebab kita tahulah kewangan ini memang kita perlukan wang dalam hidup ini, Syah. Memang kalau tak ada wang kita tak boleh nak hidup. Tapi apa pun kepada anda, jangan stres, jangan memberikan diri tekanan. Jika anda menghadapi sebarang masalah, anda boleh saja menghubungi talian Mercy Malaysia untuk dapatkan khidmat kaunseling yang secukupnya. Jadi terus setia bersama kami kerana kita ada tetamu yang istimewa yang akan berkongsikan dengan kita berkenaan topik Baitumal Negeri Sarawak. Jadi kita akan bersama dengan Datuk Haji Abang Muhammad Shibli Haji Abang Muhammad Naili. Apa khabar, Datuk? Alhamdulillah, bagus. Terima kasih kerana bersama kami di Sejahtera Asia pada hari ini. Ya. Alhamdulillah kita dapat berkesempatan untuk bersama pada pagi ini. Ya. Baiklah, Datuk. Untuk soalan yang pertama, Baitumal ini merupakan sebuah institusi kewangan yang diberi kuasa untuk mengutip zakat, sedekah dan wakaf di Sarawak. Jadi boleh tak Datuk ceritakan sedikit perbezaan di antara Baitumal dengan institusi kewangan yang lain? Ya, terima kasih. Sebenarnya kalau kita perhatikan, memang orang selalunya melihat bahawa Baitul Mal ini sebagai satu institusi kewangan seperti mana yang lain. Tapi sebenarnya ada banyak bezanya. Sebab Baitul Mal ini adalah institusi kewangan Islam yang ditubuhkan khas untuk masyarakat Islam menunaikan kewajipan berzakat, bersedekah, berwakaf dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat institusi kewangan Islam yang lain, ia lebih kepada yang diaturkan mengikut matlamat, tujuan perniagaan dan sebagainya. Tapi kita lebih bukan saja dari segi kebajikan, tetapi untuk menjaga kesejahteraan khususnya umat Islam. Begitulah bezanya. Ya. Jadi kan, Datuk, berbanding dengan produk di institusi kewangan yang lain, zakat memberi impak atau hasil yang tidak dapat dilihat oleh seseorang individu tersebut. Jadi bagaimana pendekatan Baitumal dalam menarik perhatian masyarakat untuk terus menyumbang kepada tabung Baitumal Sarawak? Ya, ini soalan yang cantik daripada Sharon. Sebab kalau kita perhatikan, kami berusaha untuk mengutip daripada masyarakat ini adalah sesuatu yang mereka tidak nampak. Kalau institusi Islam, kewangan Islam yang lain, dia macam dia bagi loan, pinjaman, dia bagi aspek-aspek pembiayaan untuk membeli rumah dan sebagainya. Tetapi yang kami buat ialah kita mengutip daripada masyarakat satu kewajipan beragama. Kewajipan beragama tu bermakna dia kena bayar. Satu macam hukum lah. Dia kena bayar telah cukup syarat-syaratnya, dan apa yang mereka bayar mereka tak nampak.
Memang tak nampak. Tetapi sebenarnya bantuan-bantuan yang kami lakukan nanti itulah yang kami gunakan daripada kutipan daripada masyarakat, kita salurkan balik kepada masyarakat. Jadi itu bezanya. Jadi sebab itulah pada pandangan saya kita kena faham dua institusi kewangan ini, Baitul Mal lain dan institusi kewangan yang di luar tu lain. Tak sama. Jadi secara ringkas ni sendiri Datuk, kita boleh kongsikan dengan penonton bahawa institusi kewangan Baitul Mal ni secara tidak langsung dia membantu golongan yang tidak berkemampuan di luar sana. Betul. Memang untuk membantu mereka yang ada dinyatakan dalam hukumnya, iaitu mereka berasnaf, mereka yang ada 8 golongannya yang perlu kami tangani, sebab kutipan itu adalah kutipan daripada orang yang berada, yang dah cukup syaratnya, dan mereka membayar kepada kami dan kami akan mengagih semula kepada mereka ini yang betul-betul memerlukan, khususnya yang fakir dan yang miskin. Tadi Datuk ada bagi tahu mengenai cara pengutipan zakat. Jadi bagaimana proses itu dilakukan? Mungkin Baitul Mal ada menyediakan platform ataupun mungkin mengikut pada trend terkini, itu mungkin di atas talian. Bagaimana Datuk? Memang pada peringkat awal permulaannya memang secara tradisinya orang akan datang ke pejabat untuk pergi ke kaunter kami atau melalui potongan di bank dan sebagainya. Tapi bila zaman sudah berubah dalam era digital ini, yang paling penting ialah kami kena sesuaikan sistem perkhidmatan kami, sistem penyampaian kami kena sama dengan keperluan masyarakat. Jadi dalam erti kata lain, bila orang nak membayar ni, kami ada platform digital dia. Kita mempunyai apps yang tertentu melalui Baitul Mal Kamek tu, portal Baitul Mal Kamek tu, dan kita juga ada ikatan strategic alliance dengan beberapa vendor-vendor tertentu dan melalui bank dan sebagainya. So, begitu luas. Jadi orang kata susah nak bayar dan sebagainya tidak timbul lagi pada zaman ini. Tidak ada keluar masalah tak sempat nak bayar zakat ke apa, sebab dah ada apps dia sendiri, iaitu Baitul Mal Kamek, betul ya Datuk? Ya. Mungkin dia ada saluran yang betul dan saluran yang untuk memudahkan orang ramai untuk melakukan pembayaran dia, Syah, kalau kita lihat seperti yang telah dikongsikan oleh Datuk. Jadi Datuk, mungkin ada dalam kalangan masyarakat Islam yang tertanya-tanya, mengapa kadar fitrah berbeza dari tahun ke tahun? Adakah asas penentuan kadarnya? Ya, kadar fitrah ni dia ditentukan melalui beras yang dimakan oleh masyarakat. Jadi beras yang dimakan oleh masyarakat, kebanyakan masyarakat Islam di seluruh Sarawak lah. Jadi dia diasaskan melalui satu pengiraan yang dipanggil satu gantang Baghdad. Satu gantang Baghdad bersamaan dengan 2.7 kilo. Jadi asas kami menggunakan harga beras yang dipuratakan untuk seluruh negeri Sarawak, dan lazimnya 2.7 kilo itu bersamaan dengan RM7. Dan kadar kita ini lebih kurang sama dengan negeri-negeri lain di Malaysia. Jadi tidak menjadi masalah sebenarnya. Kadar fitrah ini dia ikut dengan harga pasaran. Jadi pada masa ini dia masih kekal pada RM7 itu. Jadi itu boleh mengurangkan kekeliruan atau kesangsian para penonton tentang kadar fitrah ini, Syah. Ya. Jadi rantaian daripada hasil kutipan yang telah dijelaskan tadi, siapakah golongan yang layak ataupun boleh menerima bantuan atau manfaat ini? Ya, golongan yang layak ni sebenarnya lah kalau kita lihat, apabila hukum menyatakan ia dikutip melalui orang yang cukup syaratnya. Bermakna orang yang berada ada lebihan pendapatan, lebihan harta sedikit, mereka layak untuk membayar zakat. Itu dari segi dasar hukum. Jadi orang yang menerima ini pun mengikut dasar hukum. Jadi dasar hukum menyatakan dalam Al-Quran, ada nyatakan dalam surah At-Taubah, ada 8 golongan atau 8 asnaf. Dan 8 asnaf inilah orang yang akan kami bantu mengikut keutamaan. Dan lazimnya untuk Baitul Mal, apa yang kita lakukan, kalau kita nyatakan 8 golongan itu orang akan keliru. Tetapi kita menggunakan 3 program utama untuk bantuan kita, iaitu bantuan untuk pendidikan, program bantuan untuk kebajikan dan program bantuan untuk institusi-institusi. Jadi dengan kaedah yang sedemikian, orang akan tahu untuk memohon, dan semuanya boleh dibuat secara online dan semuanya boleh dibuat melalui
datang ke pejabat di kaunter kami dan sebagainya. Dan inilah cara kita, dan saya boleh cerita lebih banyak lagi lah. Tetapi dalam portal Baitul Mal kami, semua itu ada dinyatakan. Sebenarnya banyak lagi perkongsian yang ingin Datuk kongsikan bersama kita. Semuanya hanya dalam Sejahtera Asia. Kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Hai, Assalamualaikum, kami Huda. Kami Kurnia bersama dengan kami Dok Huda hari tu dalam segmen apa dah? Kita orang Datuk Si. So, hari tu kami Dok Huda ada benda bagus untuk di-share kepada kita orang di luar ya, iaitu jajak asnaf version 3 daripada Tabung Baitul Mal Sarawak. Okey, apa ya JA3 dah? Okey, JA3 iaitu Jejak Asnaf version 3 adalah aplikasi paling latest yang diwujudkan oleh Tabung Baitul Mal Sarawak bagi membolehkan masyarakat luar membantu kami orang dalam menjejaki asnaf. Yang bestnya kini itu JA3 ya hanyalah menggunakan handphone sahaja. So kita orang boleh upload setiap foto-foto macam di kehidupan, macam di kesihatan, untuk asnaf-asnaf yang kita orang jejak, dan untuk Tabung Baitul Mal Sarawak, dan dimasukkan laporannya ke dalam JA3. Okey, sini kita boleh download JA3 Yuda. Okey, untuk pengguna Android, tak boleh download di Play Store, dan untuk iOS, tak boleh download di App Store. Selain daripada ya, untuk info yang lebih lanjut, kita orang boleh layari laman web Tabung Baitul Mal Sarawak, Facebook, Instagram, Twitter Tabung Baitul Mal Sarawak, dan selain daripada ya, kita orang boleh call Di talian kami orang, seperti yang tertera. Julah kita semua sama-sama membantu Tabung Baitul Mal Sarawak dalam memurnikan usaha menjejaki potensi asnaf di bumi kenyalan ini. Terima kasih. Ya, kembali bersama saya Sharon Kezia dan juga Syasha Denzi. hanya dalam Sejahtera Asia bersama tetamu kita Datuk Haji Abang Muhammad Sibli, Haji Abang Muhammad Naili, dengan topik kita pada hari ini adalah Tabung Baitul Mal. Jadi sebelum seketika tadi Datuk telah berkongsikan dengan kita siapakah golongan yang layak untuk memohon tabung Baitul Mal ni, bantuan daripada Tabung Baitul Mal tersebut. Namun kita nak perincian yang lebih mendalam ni Datuk. Bagaimana golongan-golongan ini tahu bahawa mereka ni layak untuk memohon? Okey. Cantik lagi soalan tu. Saya melihat sedemikian kerana orang kadang keliru. Dia kata kamu dah dapat kutipan daripada masyarakat, jadi siapa yang sepatutnya menerima dan sebagainya. Kalau saya nyatakan awal tadi, iaitu kita hendaklah orang yang betul-betul memerlukan. Jadi orang yang betul-betul memerlukan seperti mana yang saya nyatakan adalah orang yang berasnaf yang dinyatakan di dalam Al-Quran tadi, dan mengikut 3 program yang kami lakukan. Dan apa yang diperlukan di sini ialah kami ada kaedah untuk menentukan siapa yang layak menggunakan kaedah yang dipanggil had al-kifayah. Had al-kifayah ini dia macam satu formula untuk melihat kedudukan seseorang itu dengan melihat dari segi aspek pendapatan mereka, dari segi aspek keperluan-keperluan asas dalam keluarga itu, dan kita akan dapat menjawabnya. Dalam itu kita menggunakan kaedah secara komputer lah, dan juga ada asas penilaian dengan berziarah ke rumah-rumah orang yang memerlukan bantuan itu. Jadi kami lazimnya pada masa ini kita menggunakan banyak kaedah lah. Orang boleh memohon dan orang boleh melampirkan apa dokumen-dokumen asasnya, dan melalui portal Baitul Mal kami pun mereka boleh menggunakan keperluan-keperluan apa yang diminta oleh syarat-syarat kami lah. Jadi kalau kita banyak tanggungan, kita bagilah salinan surat beranak, dan kita juga boleh bagi salinan payslip dan sebagainya. Jadi cara sedemikian maka dapatlah kami menentukan jenis bantuan dan juga apakah yang perlu dibantu kepada mereka.
Jadi prosesnya tidaklah begitu rumit. Sekarang pun orang boleh memohon secara online, sama ada dia layak atau tidak, kita boleh memberi jawapannya dengan serta-merta. Dan sekarang pun kita ada kaedah menggunakan apps jejak asnaf, di mana orang luar boleh membantu kami. Orang luar boleh membantu. Pertama, dia mengadu, ada orang yang susah, dia ambil gambar dan sebagainya. Kedua, ada soalan dalam apps kami itu perlu dijawab, and apps itu boleh memberi jawapan orang ini layak atau tidak. Ini cara kita menggunakan kaedah engagement dengan masyarakat, dan masyarakat boleh membantu kami. Kalau nak tunggu kami bilangan kami tidak ramai. Jadi menggunakan apps tersebut, orang dapat membantu kami dan mempercepatkan proses untuk kami menolong. Ya. Satu langkah yang sungguh bijak diambil oleh pihak tabung Baitul Mal, di mana mereka menggunakan pelbagai apps untuk disalurkan, untuk disampaikan kepada orang ramai, Syah, berkenaan dengan bantuan-bantuan yang disediakan, di mana kita perlukan juga bantuan daripada orang ramai untuk membantu golongan-golongan tidak bernasib baik ni untuk memohon bantuan daripada tabung Baitul Mal itu sendiri, Syah. Maksudnya itu adalah satu kewajipan daripada kita sendiri juga sebagai seorang individu. Dan juga Datuk, terdapat beberapa pihak kerajaan atau NGO yang juga berperanan dalam membantu mengekalkan kesejahteraan masyarakat. Jadi bagaimana Baitul Mal ni dapat bergerak seiring dengan pihak lain, tapi dalam masa yang sama Baitul Mal ni masih mengekalkan prinsipnya yang tersendiri? Ya, ini penting. Cantik soalan tu, Syasha. Bila saya melihat bahawa pada masa ini semua orang ada rasa keprihatinan, kepedulian yang tinggi untuk melihat bila berlaku dalam masyarakat orang yang susah dan sebagainya. Jadi kita menggalakkan keadaan itu, sebab kita tidak dapat bergantung dengan kerajaan saja, kita tidak dapat bergantung dengan macam Baitul Mal, NGO dan sebagainya. Orang perseorangan boleh berperanan, sebab tanggungjawab kita sebagai manusia, kita memang perlu memastikan bahawa sesiapa yang ada di hadapan mata kita perlu bantuan, kita bantu. Jadi sebab itulah pada pandangan kami melihat peranan Baitul Mal pada masa ini ialah sebagai ejen pelengkap, atau dengan izin complementing agent, untuk membantu mana-mana keperluan yang digunakan untuk memastikan masyarakat tidak yang terbiar dan sebagainya. Jadi kita datang tolong dan pastikan mereka dapat upliftkan cara hidupnya dan sebagainya. Jadi sebab itulah saya menyatakan pada masa ini kaedah kami suka mengajak masyarakat bersama menggunakan apps jejak asnaf kami tadi, supaya mereka yang dah ada perasaan nak tolong ni, dia dapat gambarkan situasi itu dan sebagainya, dan pada peringkat kami hanya bertindak untuk menghantar bantuan. Begitulah. Jadi saya tertarik kat sini lah, Datuk, dan saya tertanya-tanya, dan mungkin juga penonton di luar sana juga tertanya-tanya, adakah golongan mualaf yang baru memeluk agama Islam layak mendapat wang zakat dari asnaf mualaf? Dia mudah ajalah saya nak jawab hal ini, sebab banyak orang keliru dalam bab mualaf ni. Mualaf ini adalah bermaksud untuk menjinakkan hati mereka, supaya mereka kekal dengan pilihan mereka tadi. Tidak ada paksaan di sini, pilihan mereka untuk berpegang kepada agama Islam itu. Jadi bantuan daripada zakat di sini dia ada banyak. Pertama yang kita khususkan adalah kepada mereka yang seperti orang Islam juga. Dia seperti orang Islam juga. Apa saja bantuan-bantuan lain mereka dapat juga. Tidak ada kata orang mualaf saja. Tidak. Kalau dia miskin, kita tolong dia atas dasar miskin. Kalau bantuan pendidikan, kita tolong atas dasar pendidikan. Tetapi dalam erti kata untuk menjinakkan mereka kekal dalam pilihan agama itu tadi, maka kita ada membantu persatuan dan NGO yang menjalankan aktiviti-aktiviti untuk membantu mereka ini. Dan lazimnya lah, terus terang saya menyatakan, memang kita selalu memastikan mereka mendapat bantuan yang sewajarnya. Yang penting mereka terus mendapat didikan, tunjuk ajar dan sebagainya, supaya mereka faham hakikat bahawa inilah jalan dan panduan hidup sebagai seorang Islam. Memang satu
saya rasa satu informasi yang terbaru mungkin kepada mualaf yang mungkin tidak tahu tentang mereka juga sebenarnya layak untuk dapat bantuan daripada tabung Baitumal ni, Syah. Jadi mereka hanya perlu pergi memohon sendiri di tabung Baitumal itu sendiri, Syah. Ya. Dan juga sebenarnya kita ada banyak lagi kupasan yang ingin kita ceritakan kepada penonton semua. Tapi jangan ke mana-mana. Setia bersama kami hanya di Sejahtera Asia. Datuk, zaman sekarang ni kalau kita tengok viral di mana-mana. Kalau orang miskin, orang yang merempat semua tu, Baitumal tak turun padang ke? Ini soalan macam ni kan, kalau kita nak renung sedalam-dalamnya, semua orang bertanggungjawab, semua orang prihatin. Dan Baitul Mal memang kita mempunyai syarat dalam tempoh jika mendapat aduan, kita terus bertindak. Sekarang Baitul Mal telah menggunakan jejak asnaf. Jejak asnaf itu orang boleh menolong kami pula. Menolong kami mengadu dan turut menyiasat, dan kami akan tetap membantu sebab luas kawasan yang kita jaga besar. Jadi cara yang terbaik kita menggunakan apps. Jadi dalam erti kata lain, kamilah yang turun padang tu. Ya, kembali bersama saya Sharon Kezia dan juga Syasha Denzing. hanya dalam Sejahtera Asia. Jadi kepada anda, jika anda terlepas menonton siaran kami pada hari ini, apa yang penonton perlu lakukan, Syah? Pergi sahaja ke dalam YouTube dan type Sejahtera Asia. Jadi anda boleh pergi ke sana apa-apa episod yang anda terlepas. Senang saja sekarang ni. Betul tu. Jadi kepada anda yang baru bersama kami pada pagi ini dan pada ketika ini, topik kita pada hari ini adalah Tabung Baitumal Negeri Sarawak bersama dengan tetamu kita, Datuk Haji Datuk Haji Abang Muhammad Shibi, Haji Abang Muhammad Naili. Jadi sebelum tu saya ingin kongsikan sedikit tentang apakah itu Tabung Baitumal. Baitumal berasal daripada dua kosakata bahasa Sarawak, iaitu bait bererti rumah dan al-mal bererti harta atau ringkasnya rumah harta. Dalam istilah moden, institusi Baitul Mal lebih dikenali sebagai perbendaharaan negara. Jadi Baitul Mal merupakan sebuah institusi kewangan yang berfungsi untuk menyelenggarakan segala harta umum atau tempat penyimpanan barang-barang berharga seperti wang emas ataupun perak, Syah. Jadi ia berasal daripada perkataan Arab, Syah, yang asal usulnya lah baru jadi berkembang ke seluruh negara-negara Islam yang lain juga, Syah. Jadi Datuk, kita nak tahulah juga, mungkin bukan saya jugalah, saya rasa Syah pun nak tahu, penonton-penonton juga nak tahu. Jika seseorang itu menerima duit dengan jumlah yang agak besar, contohnya melalui duit hadiah peraduan, papasan, perubatan dan sebagainya, adakah ianya wajib dizakat? Ya, dalam bab zakat ni, yang pertama adalah lebihan harta yang ada pada diri kita. Dari segi hukumnya lah, kita ada lebihan harta. Jadi lebihan harta dia ada syaratnya. Dia hendaklah sesuatu yang lebih daripada nilai 85 gram emas. Jadi itu syarat nisab dia. Lepas tu ia sesuatu yang telah kita miliki dalam satu haul atau boleh kita katakan 1 tahun lah. Dan pada masa yang sama, lebihan itu memang sesuatu yang betul-betul kita tidak, kata orang, kita tidak perlu lagi untuk belanja keperluan asas kita. Jadi dalam erti kata macam orang yang mendapat perolehan pelbagai dan sebagainya, memang dari segi syaratnya mereka hanya perlu membayar 2.5% daripada nilai yang lebih tu. Nilai yang lebih tu saja. Jadi nilai yang lebih tu saja, katakanlah dalam 1 tahun kita ada pendapatan boleh dikatakan 50,000. Dan belanja kita dalam lingkungan 20,000 lah dan sebagainya lah. Dan lebihan 30,000 tu boleh dianggap sebagai
yang kena zakat. Dan selalunya dalam bentuk simpanan kita, dalam bentuk saham, dalam bentuk emas dan sebagainya. Jadi bagi mereka yang ada secara mendadak lah mendapat pendapatan dan sebagainya, dia kena ikut rukun itu tadi, kena 1 tahun dan juga lebihan itu lebih daripada nilai 85 gram emas. Dan pengiraan itu tidak menjadi masalah lah. Apa yang perlu bagi masyarakat boleh rujuk kepada laman web kami, dan dalam laman web kami itu semua ada dari segi pengiraan, dan kita juga boleh melihat pengiraannya itu dalam brosur-brosur yang kami sediakan dan sebagainya. Tidak jadi masalah. Yang penting adalah keikhlasan kita, persetujuan kita untuk membayar. Tidak ada paksaan, tapi yang penting mesti ada hak orang yang susah dalam harta kita itu. Ya, betul. Dan juga harapnya dekat sini dah clear lah bagaimana untuk kita membayar zakat. Sebab rasanya dalam kalangan kawan Syah pun sebenarnya ada yang terfikir macam mana nak pengiraan pembayaran zakat. Tadi Datuk dah jelaskan. Harapnya kita semua dah boleh memahaminya. Dan juga Datuk, saya sebenarnya tertarik dengan satu perihal ni, iaitu Ummah Distribution Center. Boleh tak Datuk jelaskan kepada kami apa itu Ummah Distribution Center? Ya, Ummah Distribution Center itu dia berhasil daripada kami punya dalam keadaan kita pandemik ni dalam tahun 2020, sejak daripada Mac tu kita terfikir bagaimana kita mempunyai satu pusat yang dapat digunakan untuk menangani keperluan masyarakat, pertamanya yang mereka dalam daftar kami, dan kedua orang yang susah yang terkesan semasa pandemik. Jadi kaedah kita ada mempunyai tiga unit di situ. Satu unit pertama adalah galeri info yang akan menceritakan tentang peranan Baitul Mal dan juga tujuan Baitul Mal itu dan sebagainya, dan di situ pun kita boleh mengutip daripada masyarakat kalau mereka terkesan dengan membaca tadilah dan sebagainya. Dan tengah itu kita ada warehouse kita, gudang untuk menyatakan bantuan-bantuan kita yang dinyatakan dalam bentuk fizikal, dari segi beras, dari segi susu dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah cawangan kami untuk membantu masyarakat untuk bertanya dan sebagainya. So dia yang tengah tu dia macam food bank lah, food bank yang berlaku di tempat luar negara dan sebagainya. Dan orang yang membantu ini, orang yang membayar zakat ni, apabila dia datang ke sana mereka dapat menjiwai, rupanya wang yang kami sumbang dan bantu itu beginilah. Nampak, dia nampak. Tadi saya menyatakan bahawa produk zakat ini tidak nampak. Tapi kali ini saya menyatakan melalui UDC, dia manifestasi satu ekosistem. Bagaimana kutipan kami aturkan dan kami agihkan kepada mereka yang berhak, yang memerlukan bantuan. Jadi itulah maksud UDC bagi saya lah. Ini yang pertama kali yang ada di Sarawak dan mungkin saya boleh katakan di Malaysia. Sebab konsep itu 3 dalam 1. Sebab kita nak menyatakan kepada mereka yang membayar ni bahawa wang yang kamu sumbangkan nampak ia diagihkan. Kalau dari segi pendidikan memang kita banyak dah bantu student untuk pendidikan dan juga institusi-institusi lain kita banyak dah bantu. Tapi dalam bentuk makanan ini dimanifestasikan secara sedemikian. Jadi sebagaimana yang Datuk telah kongsikan tadi tentang bantuan yang dihulurkan kepada institusi pendidikan. Seperti kita sedia maklum bahawa Baitul Mal Negeri Sarawak menyediakan bahawa tabung Baitul Mal Negeri Sarawak ada menyediakan bantuan pendidikan. Bolehkah kaki tangan awam yang berhasrat untuk melanjutkan pelajaran memohon bantuan sedemikian? Ya, kita memang memberi keutamaan kepada anak-anak mereka, anak-anak mereka generasi kedua lah. Jadi ada juga dalam kalangan mereka yang nak belajar lagi ni dan sebagainya. Memang kita ada syaratnya. Kalau mereka memenuhi syaratnya, insya-Allah kita akan proseskan mengikut apa yang telah dinyatakan dalam syarat itu. Kalau mereka masih mampu dan sebagainya, kita tidak bagi keutamaan lah. Kita bagi keutamaan kepada mereka yang memerlukan, khususnya kepada anak-anak mereka yang nak belajar. Jadi dalam hal ini bagi saya tidak jadi isu lah. Yang penting
Kita tahu apa yang kita pohon. Dan lazimnya yang memohon untuk tujuan bantuan pendidikan ini ramai dalam kalangan mereka mendapat kelulusan. Lebih daripada 97% yang memohon memang dapat bantuan daripada kita. Dan khususnya dalam untuk pergi ke IPT, IPTA dan IPTS dan sebagainya. Dan kita memang bersedia dan apa yang penting untuk masyarakat bertanyalah, berjumpa dengan kami dan kami akan menerangkan dan mereka akan mudah dan tahu bagaimana untuk memohon dan seterusnya tidak senang-senang menyata ini itu dan sebagainya lah. Jadi yang penting jumpa kami. Yang penting jumpa dulu supaya tak ada kritikan ataupun sebarang komentar yang tidak bermunasabah. Kita bagi tahu. Okey, jadi ini juga bermaksud. Jadi macam mana Datuk ataupun Datuk boleh kongsikan pengalaman dan bagaimana pihak Baitul Mal ni berusaha dalam menangani perkara-perkara seperti yang telah disebutkan tadi? Ya, pada zaman kita sekarang ini satu isu yang agak berat lah bagi institusi-institusi yang sensitif lah, yang menyediakan bantuan, yang mengutip dan sebagainya adalah isu viral. Yeah. Orang lazimnya akan membuat kritikan dan sebagainya. Kaedah kami senang aja. Apa yang penting bagi kami ialah kita tegakkan kebenaran, kita simpan semua data dan fakta. Kita tahu dan kita pastikan prinsip kita ikut dengan betul, prosedur kita ikut dengan betul dan segala syarat-syaratnya kita nyatakan dengan betul. Jadi insya-Allah bila orang bertanya pun kita boleh jawab dan orang boleh melihat bahawa kalau mereka layak, layak. Kalau mereka tidak layak, itulah jawapannya. Jadi kadang juga gambar-gambar orang yang susah tidak ditolong. Lazimnya kebanyakan dah ditolong kami. Jadi yang penting bertanyalah dan jangan sebarkan sesuatu yang tidak munasabah lah. Tidak betul dan sebagainya. Jadi satu perkongsian yang cukup bernas saya kira lah untuk semua penonton-penonton khususnya pembayar zakat. Jadi kini mereka dah mendapat penjelasan yang cukup meluas tentang di mana wang zakat itu digunakan, Syah. Ya, betul. Ya, terima kasih kerana bersama kami di Sejahtera Asia dan topik kita pada hari ini iaitu tabung Baitul Mal. Saya percaya pasti banyak persoalan-persoalan yang bermain di dalam minda penonton. Betul tu, Syah. Jadi mungkin ramai penonton juga tertanya-tanya ya Datuk. Jadi saya mewakili yang penonton di rumah bertanyakan kepada Datuk ya. Apakah hukum lupa untuk membayar zakat fitrah di bulan puasa dan bagaimanakah caranya untuk mereka menebusnya? Okey, berhubung zakat fitrah ini, ia adalah satu zakat badan, ke atas badan kita, iaitu physically lah. Zakat harta is on your harta. So, bermakna zakat fitrah ni, apabila kita dah berpuasa dalam satu bulan tu, satu lagi kehendak kita adalah hendaklah membayar zakat fitrah sebelum solat sunat Aidil Fitri. Jadi mana kita kena bayar. Kita kena bayar. Tak mahal, RM7 je. Dan kita boleh bayar untuk tanggungan-tanggungan kita. Dan tujuan pembayaran itu adalah satu keistimewaannya adalah kita dapat merasakan bahawa kita turut membantu orang yang susah dan sebagainya. Dan wang itu memang kita agihkan kepada mereka yang memerlukan dalam bulan Ramadan dan juga untuk memastikan orang yang susah ada cukup makanan mereka dan sebagainya. Jadi kalau kita tak sempat bayar, bagi saya lah, saya melihat itu kewajipan dan jika kita tidak membayar pada tahun tersebut, dari segi pahala puasa kita tergantung. Boleh rujuk lah, boleh rujuk dari segi hukumnya. Jadi bermakna kita kena pasti kalau boleh dalam masa ini sebelum raya ni bayarlah. Pergilah jumpa amil yang terdekat atau datang ke pejabat Baitul Mal atau boleh bayar secara online. InsyaAllah. Jadi laksanakan kewajipan
mengikut sunnah Islam itu adalah sangat pentingnya, Syah. Itu adalah kewajipan Jadi untuk bercerita seperti yang Datuk kongsikan tadi, kita nak tahu juga, mungkin penonton pun nak tahu apakah tindakan tabung Baitul Mal Sarawak ke atas baki atau lebihan wang zakat selepas sebahagiannya diagihkan kepada asnaf melalui bantuan-bantuan yang ada. Ya, saya melihat Baitul Mal itu dia sebagai sebuah perbandaan, treasury function. Apa yang kutip, memang dalam tempoh 1 tahun itu mesti ada bakinya. Dan baki itu memang akan tetap menjadi hak orang yang berhak. Jadi bermakna kita akan bawa kepada tahun seterusnya dan kita akan agihkan. Jadi ada kita kutip, kita akan agihkan juga. Jadi dia macam kita manusia lah. Kita ada pendapatan, ada lebih untuk bulan ini, kita bawa untuk bulan seterusnya. Dan ia tetap digunakan. Kalau ia untuk bayaran zakat, ia akan digunakan untuk mereka yang berhak untuk mendapat wang zakat. Kalau ia untuk bayaran sedekah dia lebih umum lagi. Tapi zakat, dia akan tetap dibayar kepada mereka yang berhak di dalam asnaf zakat itu. Ya. Harapnya terjawablah persoalan-persoalan yang kita bermain di minda. Kita fikir macam dekat mana perginya wang Baki yang selebihnya. Betul. Jadi harapnya semua jelas dan para penonton itulah jawapan yang sebaiknya. Baiklah. Datuk, kita semua sedia maklum bahawa Baitul Mal ni ada memiliki beberapa bangunan di seluruh Sarawak. Sepertinya Kompleks Islam, dan di sini kita lihat bahawa Baitul Mal ni juga bukan saja merupakan sebuah institusi yang hanya mengendalikan kebajikan ummah, tapi juga menjaga perspektif yang lain. Boleh tak Datuk berikan pandangan tentang apa sebenarnya Baitul Mal ni? Adakah ianya sekadar institusi kebajikan ataupun ianya merupakan institusi contemporary? Ya, saya melihat Baitul Mal ini ia hendaklah berkembang sejajar dengan perubahan zaman. Dalam erti kata lain, selain daripada kita menunaikan tanggungjawab utama kita untuk membantu mereka yang susah, yang memerlukan bantuan seperti orang yang berasnaf tadi, kita juga memastikan survival atau kelangsungan. Institusi ini hendaklah dia bergerak maju ke hadapan. Di mana kita tidak ada geran daripada kerajaan. Kita berharap dengan kutipan daripada masyarakat. Yang kita kutip daripada masyarakat bukan hanya zakat saja. Kita ada sedekah, kita ada derma orang dan sebagainya. Dan bagaimana kami mengendalikan dana-dana itu, kami harus lebih bijak untuk memastikan ianya akan mempunyai pemilikan. Daripada pemilikan itu, kita akan mempunyai pendapatan. Kita generate income daripada sewa dan sebagainya. Jadi oleh itulah sebab itulah kami ada memiliki bangunan-bangunan yang kami sewakan. Dan kami perlu sedemikian. Kalau kita tidak sedemikian, kita akan sentiasa macam itu saja. Jadi sebab yang penting, apa yang kita bangunkan itu adalah satu pemilikan, bukan dimiliki oleh sesiapa, tapi dimiliki oleh ummah, iaitu masyarakat keseluruhannya. Ia akan dapat menjadi satu saluran pendapatan dan juga saluran hasil bagi membiayai apa saja projek-projek kita di masa akan datang atau keperluan masyarakat di masa akan datang. Ya. Jadi dia secara tidak langsung merupakan satu institusi kewangan yang menyediakan bukan saja bantuan kepada masyarakat, tapi juga menyediakan bantuan kepada sektor-sektor yang lain juga lah, Datuk. Jadi kan Datuk, jadi saya pun tertanya-tanya, mungkin penonton pun tertanya-tanya juga, adakah pembayaran zakat ni boleh dilakukan melalui pemotongan gaji? Ya. Itu adalah kaedah yang paling terbaiklah pada masa ini, di mana lebih daripada 60% kutipan zakat kami daripada potongan gaji. Sebab apa? Kita memudahkan pembayar dan juga memudahkan pihak kami. Sebab kewajipan zakat ini atas dasar hukum dia wajib. Wajib means bila kita bayar dapat pahala, tak bayar dapat dosa. Kalau cukup syaratnya lah. Jadi dalam erti kata lain, menggunakan kaedah potongan gaji ini begitu mudah sekali. Kita sebagai seorang hamba Allah lah, sebagai individu, bila kita ada pendapatan dan kita merasakan bahawa kita perlu membayar pada hujung tahun, tetapi dengan kaedah potongan kita dah bayar dah.
Kita dah bayar dah dan kita tidak lagi terlupa dan sebagainya, ia secara automatik. Dan bagi kami akan memberi penyata dan penyata itu dapat digunakan. Lazimnya mereka yang membayar zakat ini mendapat ribat cukai. Ribat cukai bermakna ada peruntukan dalam Akta Cukai 1967 menyatakan bahawa apabila kita membayar zakat, ia dapat dipotong daripada cukai yang kita bayar setiap tahun. Jadi oleh hal yang demikian, bagi mereka yang belum lagi ada fail cukai, mereka boleh membayar zakat sebab zakat itu adalah kewajipan kita. Betul. Jadi dekat sini bermaksud tak payah nak risau lagi sebab dah potong siap-siap. Jadi Datuk, macam mana nak berbuat demikian? Senang saja. Sekarang ini adanya menggunakan borang dan kita boleh juga menggunakan secara online. Jadi semuanya pada masa ini secara tradisi pun ada, secara online pun ada, semuanya boleh digunakan. Yang penting kita sudi untuk dipotong gaji dan kita berniat untuk kewajipan kita dan dalam hati kecil kita merasakan bahawa insya-Allah wang ini akan sampai kepada tangan yang berhak. Ya. Jadi lebih sistematik Syah dia melakukan pembayaran zakat ni melalui pemotongan gaji. Jadi mungkin dapat mengelakkan berlakunya kelekaan seseorang itu untuk melakukan pembayaran zakat sebab potongan gaji ni dilakukan secara automatik setiap bulan Syah. Jadi dan juga Sharon, seperti yang kita beritahu tadi, tak payah risau dan sekarang ni senang sahaja. Cara dah diberitahu macam mana, jadi tinggal kewajipan kita untuk melaksanakannya. Jadi Datuk, jadi kita nak tahu jugalah, adakah tabung Baitul Mal Negeri Sarawak ini menyediakan atau memberi bantuan kepada badan atau organisasi saudara kita yang mengadakan aktiviti untuk ahli-ahlinya, dan jika ada, bagaimana cara dan apakah syarat-syaratnya? Itu tidak menjadi masalah. Yang penting bagi kamilah pihak di dalam organisasi itu atau persatuan itu, dia tulis saja surat menyatakan apa program dan aktiviti nak dilakukan. InsyaAllah pada peringkat kami memang kita ada peruntukan bagi membantu. Tidak dapat bantu banyak tapi sekurang-kurangnya ada bantuan daripada pihak kami. Yang penting ia dapat memberi kebajikan kepada ahlinya pada masa yang sama, dapat mendidik ahlinya melihat cara hidup yang terbaik dan bab-bab pendidikan yang terbaik untuk ahli-ahlinya. Jadi bantuan itu tetap meluas Syah, walaupun untuk golongan mualaf tetapi bantuan tetap disalurkan sama rata juga seperti umat Muslim yang lain. Tiada diskriminasi yang dilakukan walaupun mereka ni mualaf yang baru memeluk agama Islam Syah. Okey, jadi Datuk, sebenarnya banyak lagi perkongsian kita nak tanya dan saya rasa banyak juga orang lain, banyak juga penonton lain pun nak tanya. Jadi saya mewakili penonton juga, saya tanya, adakah tabung Baitul Mal Negeri Sarawak ni menyediakan bantuan dalam bentuk sistem Al-Rahnum? Okey, pada masa ini kita belum lagi lah terlibat dalam bab Al-Rahnum ni atau pajak gadai Islam. Sebab kita tahu untuk mengadakan fasarana skim Al-Rahnum itu kita perlu mempunyai beberapa fasarana yang khususnya dari segi aspek nak menilai harta-harta seperti emas tu nak dianggap sebagai yang autentik dan sebagainya lah. Jadi kita dipahamkan ada bank-bank yang tertentu yang melaksanakannya. Jadi kami tidak fokus dengan itu. Kami fokus kepada bantuan pendidikan, kebajikan dan juga institusi-institusi yang akan menjalankan aktiviti untuk kesejahteraan ahli dan juga ummah. Ya. Jadi seperti yang Datuk kongsikan tadi berkaitan dengan barang perhiasan seperti emas dan cincin itu, adakah barang perhiasan wanita seperti emas dan cincin itu perlu dizakat? Ya, yang penting ialah perhiasan yang digunakan itu yang berlebihan. Kalau dia berlebihan, kita kena bayar untuk tujuan zakat. Ada cara pengiraannya, berapakah syarat-syaratnya. Jadi bagi kamilah tidak timbul masalah. Kita ada pamphlet dan juga brosur dan boleh rujuk dalam laman web kami. Semuanya ada diterangkan bagaimana pengiraannya dan sebagainya lah. Tapi kalau kita rasakan bahawa itu hanya untuk tujuan perhiasan, untuk tujuan keluarga kita, mereka tidak payahlah. Jadi rujuklah dalam laman web kami, semua ada diterangkan. Jadi sekarang ni boleh sahaja rujuk kepada laman web yang telah dinyatakan oleh Datuk tadi dan mungkin juga Datuk ada beberapa pesanan untuk penonton di luar sana. Ya, apa yang penting pada masa ini, pertamanya lah kita dalam bulan Ramadan ini, awal-awal lagi kena bayarlah zakat fitrah anda dan kalau ada lagi masa lebihan itu
bayarlah zakat harta anda, pelbagai zakat harta itu, datangkanlah ke pejabat kami yang terdekat atau boleh menggunakan portal Baitul Mal kami atau boleh menggunakan ejen-ejen bank kita dan sebagainya. Dan kedua ialah sama-samalah kita memastikan bahawa pentadbiran zakat ini, mendidik zakat, menerang ketetapan zakat ini atau Baitul Mal ini adalah tanggungjawab kita bersama supaya kita dapat memastikan institusi ini akan terus dapat berperanan. Kerana kewujudan institusi ini adalah untuk memberi kesejahteraan kepada mereka yang berhak. Ya, terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Datuk Haji Abang Muhammad Shibli, Haji Abang Muhammad Naili atas perkongsian dan penjelasan yang cukup terperinci berkenaan dengan pembayar zakat ni. Jadi kepada anda, terus setia bersama kami, kita rehat seketika, jangan ke mana-mana. Ya, terima kasih kerana bersama kami di Sejahtera Asia dan sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Datuk Haji Abang Muhammad Shibli, Haji Abang Muhammad Naili. Ya, pada hari ini terdapat banyak, itu padat juga perkongsian yang kita dapat pada hari ini dan harapnya penonton di luar sana jelaslah segala apa yang telah dinyatakan tadi. Dan juga sebenarnya tabung Baitul Mal ni adalah merupakan salah satu institusi zakat yang terdapat di Sarawak dan juga menjadi wakil penuh Majlis Islam Sarawak dalam mengurus untuk pengutipan, pengagihan, mentadbir dana zakat, wakaf dan sedekah yang dikumpul daripada masyarakat Islam di negeri Sarawak. Betul tu Syah. Jadi kepada semua umat Islam, laksanakan tanggungjawab dan kewajipan anda sebagai umat Islam. Jadi kepada penonton Sejahtera Asia, terus setia bersama kami daripada hari Isnin sehingga hari Ahad pada pukul 7.30 pagi sehingga 8.30 pagi hanya di saluran Astro 122 dan My Freeview. Jadi sampai di sini saja bersama saya Shirin Kezia dan juga Saya Syasha Denzin. hanya dalam Sejahtera Asia, daripada inspirasi kami cetuskan inovasi.